Encik Zul, Ya. tanya pasal hidroponik ini. Ya. Apa fungsi hidroponik ini dan potensi hidroponik ini dalam pertanian. Pertanian. Okey. Lepas tu saya nak tahu penyampaian teknologi hidroponik ini, Ya. berapa ramai usahawan muda ada guna tak? Ya, ya. Untuk menambahkan lagi produksi tanaman sayur-sayuran ke buah-buahan. Ya, okey. Hydroponics. Actually, sebenarnya hydroponics adalah satu teknologi pertanian yang telah lama wujud di dunia. Kalau ikut sejarah dia, hydroponics ni bermula di Babylon. The Hanging Garden of Babylon, atau taman tergantung di Babylon, ataupun di kalau kita tengok tamadun macam tamadun Cina lama, Aztec, telah wujud hydroponics. Hydroponics ni adalah satu kaedah penanaman menggunakan ataupun tanaman tanpa tanah ataupun soilless culture, di mana nutrients ataupun baja yang diperlukan oleh tanaman larut di dalam air dan diserap oleh tumbuhan. Okey. Teknologi ini sebenarnya dikembangkan selepas manusia memahami bagaimana fungsi tumbuhan itu dan bagaimana tumbuhan itu menyerap nutrients ataupun baja yang diperlukan oleh tumbuhan daripada media ataupun daripada air. So sekitar tahun 18, saya pun lupa, 1896 saya lupa macam itulah. Jadi selepas manusia semakin maju dan kita semakin pandai dan manusia menciptalah teknologi-teknologi ini. Dan dia ada banyak metode ataupun kaedah. Satu, kalau kita tengok yang biasa mula-mula diperkenalkan di Malaysia adalah deep flow, ketakungan statik ataupun dia panggil static growing. Lepas tu datanglah teknologi deep flow ataupun aliran dalam. Lepas tu ada teknologi NFT ataupun neutral flame technique, dan teknologi aeroponics. Dan yang terakhir, bukan terakhirlah sebenarnya, yang banyak digunakan adalah kaedah fertigasi. Fertigasi. Dan teknologi ini sekarang ni memang berkembang dengan pesat. Kebanyakan petani yang baru, yang mula berkecimpung dalam bidang pertanian, especially mereka yang mempunyai pendidikan yang agak tinggi, dia dah mula menerima fertigasi ataupun hidroponik ni. So kebanyakannya yang menggunakan teknik fertigasi atau hidroponik ni adalah mereka yang menanam tanaman yang high value crop macam cili, salad, dan dia memang dapat membantu meningkatkan kita punya produk sayur-sayuran. Dan kerajaan pun sekarang sedang cuba untuk memperkenalkan teknologi hidroponik ini ke dalam negara kita lah. Antara apa yang kerajaan seperti Jabatan Pertanian sedang cuba buat adalah dengan memperkenalkan, pertama, urban agriculture ataupun pertanian bandar, dan vertical farming. Dan satu lagi yang terakhir adalah plant factory ataupun kilang tumbuhan. Encik Zul boleh terangkan apa tu urban agriculture? Urban agriculture. Yang 3 terms baru. Tiga terms baru tu. Terms baru. Kita bermula dengan urban agriculture. Urban agriculture di mana kita cuba untuk mendidik para penduduk bandar yang mana dia tidak mempunyai kawasan yang luas untuk bercucur tanam, ataupun mungkin dia kata dia tak ada space. Dengan menggunakan urban ni, dari satu kawasan yang luas, kita cuba masukkan sistem hidroponik dengan kaedah-kaedah yang kita ada lah. Itu urban. Maknanya urban, penduduk bandar dia tidak lagi tidak ada lagi alasan nak kata dia tak boleh tanam. Walaupun dia duduk di apartmen, rumah teres ataupun kondo. Satu lagi, vertical farming, dia berkait dengan urban juga, tetapi antara lain adalah kalau kita tengok di Singapura yang dia buat green building, dia tanam pada dinding bangunan. That is vertical farming. This vertical farming. Sama ada dia nak tanam bunga ataupun sayur. Okay. Dan
kaedah ini dengan secara langsung dapat menyejukkan bangunan itu tanpa menggunakan aircon. Okey. Itu dipanggil vertical farming lah. Dan plant factory ataupun kilang tumbuhan, di mana satu masa nanti tidak mustahil kita tidak perlu lagi pergi ke laut untuk tangkap ikan, untuk makan ikan laut. Maksudnya kita sudah ada teknologi untuk menternak ikan air laut, air masin. Yang sekarang ni kita tengok aquarium di Twin Tower. Twin Tower. Kan ada aquarium Saya tak pernah. aquaria. Yes. Belum tengok lagi. Belum tengok lagi. Okey. Ketinggalan zaman. Sekarang ni plant factory adalah di mana kita akan bina satu bangunan yang di dalamnya bawah mungkin kita akan letakkan pasaraya yang menjual barang-barang keperluan termasuk sayur-sayuran dan ikan. Di tingkat kedua kita letak mungkin kita letak gerai-gerai makanan. Di tingkat ketiga kita letak kolam-kolam ikan. Tingkat keempat sayur-sayuran hidroponik. Dan seterusnya sampai di bumbung kita tanam padi. Tanam padi. Ya. Ini dalam rancangan. Ini dalam perancangan MADI punya perancangan lah. Dan sebenarnya benda ni telah pun ada di teknologi ni telah dimulakan di Korea, di Taiwan, di Jepun. Dan plant factory ini satu lagi kita cuba untuk kita gabungkan dalam kawasan-kawasan perumahan. Itu yang saya kata vertical farming tadi. Di mana mungkin ada syarikat yang akan dia berbuat kondominium dan dia boleh menanam sayuran di sekeliling dinding dia. Di bangunan dia. Itulah kebaikan yang sistem hidroponik ini. Dan satu lagi apa yang kita rancang adalah menanam sayur-sayuran di dalam kontainer. Dengan menggunakan kaedah apa kita kata control environment. Saya rasa Bentuk apa? kontainer biasa, apa-apa kontainer, dan kita letakkan kontainer ini di outskirt bandar, di kawasan suburban lah. Suburban. Dan kita tanam sayur di dalam dalam kontainer. Bila sayur-sayuran itu telah sedia untuk dijual, dia cuma bawa kontainer itu pergi ke outlet-outlet macam Tesco, macam Maidin, macam apa lagi kan. So buka dan pelanggan boleh terus beli sayur yang segar. Dia boleh petik sendiri. Okey. Dan dia boleh timbang dan bayar. Dia dapat sayur yang segar. Saya rasa kaedah itu lebih harga sayur mungkin lebih murah sebab kos untuk bawa kalau doktor Nalini Puan doktor juga. Doktor okey. Kalau kita tanam sayur di Cameron Highland, sayur di Cameron Highland, kita harvest, kita nak hantar ke KL, Kuala Lumpur, berapa jauh distance. And then sayur tu segar atau tidak. Biasa dia akan harvest malam, hantar hari ini ataupun malam. Tapi kalau kita tanam di dalam kontainer, kita buat satu kawasan di mana situlah kawasan kita buat penanaman. Bila sayur tu tersedia untuk dituai, kita bawa saja kontainer tu pergi pilih. So, arti kata itu adalah mungkin cara pemasaran untuk hidroponik. Yes. Mobile marketing. And then agriculture marketing. you get a fresh veggie. Yes. And apa harga dia pun Berpatutan sebab cost of transport tak termasuk. tidak termasuk di situ. Sebab orang yang hantar sendiri. Bukan orang hantar. Ladang sendiri datang. Ambil daripada. Betul. Macam mana dengan usahawan dalam bidang sektor? Sekarang ini usahawan sangat menggalakkan. Dan kalau nak dikira yang saya cakap dalam telefon tadi is one of the usahawan. Dia secara kecil-kecilan dia menanam salad. Lettuce lah. Lettuce, salad di Pulau Pinang, di mana pada mulanya dia kata minat untuk menanam untuk self consuming, makan sendiri. Lepas tu jiran-jiran kata tengok, menarik, dia jual. Mula dia beri, tapi dia lama-lama jiran pun segan nak ambil saja, dia bayar. And then sekarang dia kata dia terpaksa expand. Sebab dia kata
dah ada pasaran. Pasaran dia pertama dia kata first jiran lah. Kedua penjual burger di sekitar. And then sekarang dia kata ada satu bukan supermarket, actually mini market yang ambil dia punya sayur. Sebab saya beritahu dia kalau encik nak tanam variety yang sesuai dimakan oleh sekitaran. Kena identify dulu. So you tanya yang tu. Tu dia baru call saya tadi, dia kata dia nak expand lagi. Tapi space tak ada. Maksudnya orang yang Encik Zul cakap ni, dia faham tentang pasaran. Apa permintaan, apa konsumen, itu yang dia nak pasarkan. Bukan yang orang kita tak minta, kita pergi pasar kan, mestilah ada permintaan. Itulah yang kami buat di Madi. Pertama bila petani ataupun kita kata kita punya customer lah datang nak minta teknologi, kita akan bagi teknologi. But di akhir sekali kita kena pastikan supaya yang dia tanam itu dikendaki oleh pasaran. Betul. So you survey dulu apa pasaran nak. Dia kata pasaran nak jenis macam ni. Contohnya saya kata salad atau lettuce. Untuk orang Melayu dia suka yang manis. Chinese dia suka yang bitter sikit, pahit sikit. So you tengok berapa besar you punya pasaran. So kalau perlu dua-dua besar, you tanam jenis dua-dua. Sama juga kalau apa yang kita ajar kepada petani kita, nak tanam cili. First of all, you kena tahu pasaran you di mana. Jangan target pasaran you nak ekspor jauh. Betul. You target dulu sekeliling rumah. Tepi rumah. And then pasar malam. Penjual pasar malam. And then gerai-gerai makan. Dari situ you tahu dah berapa banyak you punya produk. And then you kena tahu pula bila masa harga dia naik. Normally cili harga naik pada musim perayaan. Musim hujan. Harga cili memang mendadak. So di situ you ada satu perancangan untuk tanam cili. You tahu dah cili within 2 bulan dia dah mula keluar buah. So you dah ada satu target. Strategik lah tu. Itu yang saya ajar lah, atau kita ajar kepada farmers kita lah. Sebagai pengusaha, kita kena tahu benda ini yang benda-benda ni sedikit tadi yang Encik Zul lah. Kita kena tahu permintaan ada atau tidak, harga macam mana pada masa itu. Vegetable dan buah-buahan harga dia turun naik. Secara turun naik, bergantung kepada supply and demand, bekalan dan juga permintaan. Dia kena peka dengan keadaan pasaran dia. Permintaan itulah perniagaan. You kena supply benda yang diminta, yang demand. You tak boleh ikut orang suka hati. Apa yang saya suka saya tak boleh tanam. Orang nak itu yang kita beri apa yang orang nak, bukan yang kita keluarkan apa yang kita nak. Betul. Tapi kata dia kena buat market survey. Betul. Dari segi teknologi, memang teknologi kita dah wujud dan kita setakat ni teknologi kita tak ada masalah. Okey, Encik Zul, bila cakap pasal teknologi, mesti orang macam saya kan. Kalau saya usahawan, mesti saya fikir tentang kos yang libat. Kerana kos itu akan membuat harga barang saya pun naik kan. So macam teknologi yang diberitahu tadi, dari segi costing dia macam mana? Okey, kita kena faham lah. Bila kita berniaga, kalau kita punya modal RM10, jangan harap kita nak untung 1 juta. Betul. So kalau kita nak untung 1 juta, investment kita sekurang-kurangnya RM500,000. So memang bila satu teknologi baru keluar, dia akan melibatkan kos, akan melibatkan peruntukan untuk membeli peralatan-peralatannya. Dia bukan macam pertanian yang kita kata datuk nenek kita dulu. Dia buka tanah, betul, tanah pun dia tebas hutan pun ada kos juga. Dan yang generasi seterusnya dia cuma terima tanah tu daripada dia mewarisi. Tapi sekarang ni kita perlu, bila kita teknologi mesti ada melibatkan peruntukan atau kos. So memang adalah. Dan tapi apa yang kita buat di Madi adalah kita pertama sekali kita ajar dulu dia punya teori dan konsep. Bila dia faham teori dan konsep, di situ dia boleh membuat inovasi kepada teknologi. Betul. Sebagai contoh, sekarang saya gunakan, kalau ikut daripada teori ataupun ikut daripada asal teknologi dia, untuk merawat air, kan, dia menggunakan satu alat dia panggil ozonator untuk membunuh patogen yang ada dalam air.
Tetapi ozonator ni kalau kita nak kira saiz besar tu, harga dia 2,000. Okey. Kita ajar dia, kita buat reverse teknologi. Maksud dia, patogen ataupun bakteria dia memerlukan pada certain level of oksigen. Cuba je macam kita manusia, kita tak akan dapat, tidak boleh survive pada 100% oksigen. Kita punya requirement sekitar 28 atau 25 ke 28. Jadi saya enhance teknologi oksigen level dalam air dengan cara gunakan bubble RM300. Add value lah. Innovation that you did to the system, new system. Yeah. Okay. Very interesting. Costing memang terlibat. Belum lagi. Okey, sekarang ini adalah hasilnya yang kita boleh lihat daripada pengeluaran pokok tomato yang saya tanam secara hydroponics. Yang lebih tepat lagi secara kaedah teknik fertigasi, di mana walaupun kawasan ini sebenarnya ada masalah kalau kita nak menanam, sebab di tanah ataupun kawasan ini asalnya adalah bekas bangunan di mana bawahnya batu dan kita tak boleh nak tanam. Jadi saya gunakan kaedah hidroponik fertigasi, kita panggil Newton Flame teknik. Newton trough, mana kita boleh gunakan trough inilah sebagai takungan. Kita buat macam batas dan kita menanam tomato secara hidroponik ataupun fertigasi. Sebenarnya hidroponik ataupun fertigasi ini adalah satu teknik kaedah penanaman, bukanlah kita katakan sebagai teknik moden, tapi satu teknik yang mampu untuk meningkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian kita dengan kaedah-kaedah yang kita kata lebih efisien lah. Dan kaedah ini dia kita kata bukan lagi pertanian ini sebagai kita kata blue collar job. Pertanian bukan lagi blue collar job, dah boleh jadi sebagai white collar job. Bersih. Tidak lagi perlu nak memegang cangkul, nak menggunakan orang kata apa, kalau kita sebut pertanian saja, orang tengok sebagai third class punya kerja. Dan sekarang ni apa yang kerajaan cuba bangunkan adalah pertanian itu sebagai satu perniagaan, dan inilah perniagaan. Pastinya dia menguntungkan sebab kena faham ya, pertanian ataupun kita kata agriculture is our life support system, dan mereka lebih memahami cara ini dan lebih senang menerima. Sebab sedikitlah saya nak bagi maklum, biasanya generasi yang lama ni dia lebih selesa dengan apa yang dia dah ada teknologi dia, jadi nak tukar kepada teknik yang baru tu makan masa pada dia. So pada kita educate ataupun latih generasi-generasi yang baru, dia lebih mudah untuk menerima teknologi yang kita cuba sampaikan.